أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast channel. Terima kasih yang mana baru hadir. Selamat datang podcast ucapkan. Dan yang mana yang masih stay daripada dulu sampailah kalau ni podcast buat video. Terima kasih sangat-sangat podcast ucapkan. Podcast doakan korang semua dimurahkan rezeki, diberikan rezeki yang melimpah ruah dan dipermudahkan segala urusan. Okey, malam ni podcast nak bercerita sikit pasal pilot. Bukan pilot udara, pilot darat. Pilot darat ni umum tahunya, pilot darat ni kebanyakannya kita tahu semua ada cerita seram masing-masing. Dan dekat video yang lepas pun ada cerita juga pasal pilot darat ni rasanya. So cerita, dan malam ni ada dua cerita daripada orang yang sama, iaitu Pokah punya rakan sekerja lah. Dia kata, Pokah, aku ada cerita seram nak kongsi dengan kamu. Ni cerita ni dulu lah, tahun 2009-2010 lah, sebelum dia kerja dekat tempat podcast sekarang lah. Dia kata, aku tak tahulah pengalaman seram ni cukup seram ke tak untuk channelmu. So Pokah pun kata okey je, mu share je, insyaAllah aku akan berkongsi lah dekat channel aku. Pokah kata okey. Dia pun cerita Pokah kata okey, nice. Cerita ni pun tak pernah lagi Pokah dengar dekat mana-mana channel. Cuma dia agak jalan cerita tu, apa orang kata, jalan cerita tu lebih kurang sama lah. Cuma biasalah pilot darat dia punya perjalanan hampir sama lah semuanya. Dan tempat ni adalah tempat yang bagi Pokah, bila disebut pasal tempat ni, Pokah mengimbau. Padahal ada dia dekat thumbnail nama tempat. Okey, bila dia sebut pada Pokah tempat ni, dia mengimbau 10 tahun lepas, 11 tahun lepas, 12 tahun lepas. Masa tu Pokah belajar di Shah Alam lah. So Pokah ni, jenis Pokah pula, Pokah selalu ulang-alik. Bukan ulang-alik lah, maksudnya Pokah selalu balik kampung sorry lah. Sebab masa tu tak ada geng lagi. So Pokah bawa kereta sorry balik daripada Shah Alam ke Kelantan ke Shah Alam. Sorry nak bawa kereta. Pokah pula jenis minat bawa kereta malam. Okey lah, kita cari shot lah. Jom kita layan. Okey, cerita malam ni berlaku di Bukit Tujuh. Bukit Tujuh ni, Pokah cerita dulu lah sedikit pasal Bukit Tujuh sebab mungkin ada yang tak tahu. Mungkin Pokah rasa hampir ke semua orang tahu sebenarnya pasal Bukit Tujuh ni, tapi mungkin ada yang tak tahu. So Pokah cerita sedikit sebanyak pasal Bukit Tujuh ni. Bukit Tujuh ni, ada orang cerita dia sebenarnya bila melalui Bukit Tujuh ni, orang kata kita akan melalui 7 bukit. Maksudnya 7 kali kita naik bukit jalan tu lah, 7 kali bukit. Dan ada juga mitos mengatakan 7 beranak mati, accident lah. Banyak sangat cerita kita dengar pasal Bukit Tujuh ni. Dan Pokah sendiri pun dulu 10 tahun lepas, 12 tahun lepas pernah juga kerap melalui jalan ni. Bukan kata kerap, maksudnya Pokah kalau balik Kelantan ataupun balik Shah Alam, Pokah akan melalui jalan ni. Sebab dulu jalan Central Spine tu dia tak buka lagi, iaitu highway Merapuh tu dia tak buka lagi. So kita orang terpaksa melalui Sungai Yu, Felda Kecau, Bukit Tujuh, apa lagi, itulah jalan-jalannya. Sebab sekarang ni Pokah rasa Bukit Tujuh, Sungai Yu dengan Felda Kecau ni tak lalu dah, sebab dia dah potong highway tu. So kita terus masuk highway Merapuh tu, terus sampai kepada Tengku. Dan cerita ni berlaku pada Azlan. Azlan ni adalah seorang pilot darat lah. Macam yang Pokah cerita dia adalah seorang pilot darat. Dan Azlan ni pula dia suka orang kata apa,
driver lori ni gaji dia boleh katakan besar jugalah, tapi kelindan bukan dibayar oleh company. So faham kelindan ni setahu buat lah, kelindan ni dibayar oleh driver tu sendiri. Contohlah kalau barang hari tu tak banyak, so driver ni akan tak apalah, aku sore je, aku sore lah, cukup lah, sebab bagi pun tak banyak. Tapi bila bagi banyak, dia akan panggil lah, contohlah anak saudara dia ke, sepupu dia ke, kata jom lah, follow aku bayar lah. Maksudnya gaji kelindan tu dibayar sendiri oleh driver. Jelas ke setakat ni? Okey, benda ni berlaku masa Azlan ni on the way nak ke Kelantan lah. Hantar bagi jauh pun tak pasti, tapi katanya dia transporter hantar bagi banyak lah, bagi kereta, bagi semua bagi lah, transporter. Dia tak spesifik pula bagi apa. Dan ada satu ketiga tu Lan ni dia jenis suka gerak malam, dan hari tu pula dia bukan bagi tak banyak, tapi bagi daripada Segambut ke Kelantan ni tak banyak sangat. So dia kata tak apalah, aku sore je lah malam ni. Dia pun gerak lah, dia gerak sore. Dia bertolak tu dalam pukul 11 dah, lewat dah. Dan dia sampai ke Kuala Lipis lebih kurang pukul 1, pukul 2 gitu, lebih kurang lah. Bukan agak-agak ni, sebab perjalanan pun 2-3 jam gitulah nak ke Kuala Lipis. Sampai Kuala Lipis, dia kata okey lah, perjalanan malam ni lancar. So dia pun okey lah, bawa lori apa. Sampailah di satu tempat ni, dia nak isap rokok. Tempat ni Bukit Tujuh lah. Sampai di Bukit Tujuh ni, dia nak isap rokok. So dia pun buka dah tingkap. Tapi kebanyakan driver lori ni pun memang dia buka tingkap pun kalau dia nak isap rokok. Okey lah, tu tingkap ke isap rokok. Tu dia pun buka tingkap dua-dua. Dia buka dua-dua tingkap. Dan lori ni pula bukannya boleh bawa laju. Dia tak laju pun lori ni. Dia hanya perlahan saja dia bawa. Tengah-tengah dia isap rokok, tengah dalam fasa, bukan dalam fasa, dalam dia tengah melalui jalan Bukit Tujuh lah ni. Dia tengah isap rokok, lori dia sangat-sangat slow, lebih kurang 70 ke 80 km sejam ya. Tiba-tiba dia perasan ada seekor burung hinggap dekat dia punya side mirror. Side mirror lori ke besar ke. Dia kata sebab dia bawa slow, so burung tu hinggap dekat side mirror lori tu. Dia kata, "Bagi mana burung ni? Boleh pula dia hinggap gitu, sebabnya lori ni tengah gerak, bukan lori tengah berhenti." So dia kata biarlah, dia pun isap rokok macam biasa. Tengah isap rokok, burung tu yang duduk dekat side mirror belah kanan tu, dekat driver tu, sebab perkara bagi tahu tadi tingkap dia buka kiri dan kanan. So burung tu daripada side mirror tu dia masuk ke dalam lori. Kiranya dia melalui depan Azlan lah, lalu betul-betul dia muka Azlan ni, lalu sup. So Azlan fikir burung tu keluar belah sana. Tapi nampak gayanya Azlan kata, dia nampak macam dengan burung tu memang keluar belah sana. So dia pun okey lah, buat tak endah lah. So benda tu berlalu benda tu berlalu lah macam tu. So tengah dia duduk drive, dia rasa macam tahu tak perasaan yang bila contohlah kita duduk dalam bilik gelap, kita dapat rasa macam ada kehadiran seseorang. Itu yang Azlan rasa malam tu. Azlan kata macam ada benda. Dia pun paling sebelah, dia tengok ada penumpang. Apa yang si Azlan cerita ke Bokar, yang dia detailkan pada Bokar lah, benda tu rambut panjang, muka dia hitam legam, dan dia pakai baju, bukan pakai baju putih, pakai baju macam coklat, macam baju color lumpur. So Azlan masa tu dia pandang, dia tu astagfirullahaladzim, dia tu istighfar, macam doa keluar. Dia kata astagfirullahaladzim, cepatlah belah dari tempat ni. Sebab dia ni tak habis lagi ni Bukit Tujuh ni, dia tengah melalui Bukit Tujuh lagi. Sebab dia rasa tempat ni lah yang keras, katanya Azlan. Dan bila dia tengah dalam 5 minit 10 minit itu, dia rasa macam tak ada orang dah. Tapi dia paling benda tu still ada lagi. Dia pun macam, ya Allah, astagfirullahaladzim. Rupa benda tu sangat-sangat jelas, katanya Azlan. Dia kata aku malam tu memang aku memang tak boleh lupa rupa dia. Dia kata rupa dia begitulah, bukan rupa dia macam ni, dengan rambut menggerbang panjang, muka hitam, baju color lumpur, color coklat color coklat, light coklat, light brown je. Dia kata lepas je
orang kata apa, 2 minit melepasi batu pula, Bukit Tujuh, dia nampak sekali lagi burung tu keluar. Dia bunyi macam burung terbang keluar, padahal dia tahu ada orang sebelah dia, tapi dia bunyi macam burung terbang keluar. Bila dipandang belahi balik, benda tu dah tak ada dah. So dia kata, adakah benda tu jemaah daripada burung? So sampailah sekarang, sampai sekarang maksudnya sampailah ke Kelantan, dia bawa dengan itu adalah gangguan terakhir lah malam tu. Kiranya lepas bunyi burung tu dah tak ada apa-apa dah. Lepas tu Lan bawa lah siapa di Kelantan ni, dia kata nak demir dah, memang nak demir tu. Dan sampai sekarang dia tak tahu apa sebenarnya yang tupai dia dah. Okey, cerita kedua ni daripada pencerita yang sama, orang bagi cerita Azlan, orang yang sama, dan nama pun bakal nama betul sebenarnya ni. Tak tahulah dia marah ke tak apalah, kalau dia marah dia marah pakai. Dan cerita yang kedua ni, masa tu dia daripada Kelantan nak ke KL lah, ke Serambut. Dan dia ambil barang dari Kelantan nak balik KL lah ni, nak balik ke Serambut. The same thing, benda yang berlaku dekat Bukit Tujuh juga. Tiap kali dia lalu Bukit Tujuh, dia selalu berharap macam tolonglah, janganlah ada gapo-gapo. Sebab dulu Bukit Tujuh ni memang seram weh. Dulu Imam podcast dia pun dulu memang takut. Lepas tu jenis podcast pula suka drive malam weh. Memang siapa di Bukit Tujuh tu memang istighfar je lah. So okey lah, kita pun melalui jauh dah ni. Back to the Azlan story. Siapa di Bukit Tujuh tu, dia nampak ada satu lori apa panggil, lori yang angkat, lori kereta tu, lori bawa kereta, carrier panggil. Alah, kepala lori, lepas tu belakang dia tu dia tak kereta 6 butir 7 butir gitu, carrier panggil. Lori tu lah PSD dia kan. Lori tu dia belakang lori dia. Tapi tu lah, lori-lori ni sebenarnya dia tak slow sebenarnya, dia laju-laju kok. Dan Azlan malam tu, cerita ni ringkas sikit lah, sebab dia bagi podcast cerita ni macam yang tak ada ending. So podcast cerita je apa yang dia cerita kat podcast. Dia kata dia bawa agak perlahan malam tu, si Azlan ni dia bawa agak perlahan. So dia, orang kata apa, kalau lori nak potong dia, potong lah, dia tak malu. Dan lori tu pun high beam, lori belakang, lori carrier tu lah, high beam dia nak potong lah, dia pun bagi jalan, lori carrier tu pun potong dia. Dia nampak lah dekat carrier belakang tu adalah 2-3 butir kereta. Bila lori belakang potong, automatik lori carrier ni duduk depan lori Azlan je. Bila duduk depan lori Azlan ni, mata Azlan ni macam dia macam ni. Dia macam confused apa yang dia tengok dekat lori tu. Dia nampak 2-3 butir kereta tu, cumanya dia ada nampak satu benda lain. Dia nampak satu benda berbulu besar. Ibaratnya dia duduk macam ni. Duduk macam ni. Dia ni apa yang Azlan cerita kepada lah. Dia duduk macam ni dekat belakang carrier tu. Katanya dia, kalau dia duduk macam ni, maksudnya benda tu besar lagi. Maksudnya dia duduk atas carrier tu. Lang kata dia besar sangat-sangat. Dia macam Bigfoot, tapi dia besar, lagi besar. Dia duduk atas carrier tu dengan mata merahnya. Dia macam, Lan tengoklah ke dia. Bila Lan tengok dia macam, Subhanallah. Bila Lan slowkan lori depan pun ikut slow juga. Bila Lan laju, lori depan macam tak lori depan ni macam yang tak bagi potong. Tapi Lan rasa lori depan ni, driver dia tu tak tahu pun yang ada benda, ada something dekat belakang lori dia, dekat belakang carrier lori dia ni. So malam tu Lan kata, tak boleh ni, tak boleh jadi ni, aku nak berhenti. Dia kata lepas je Bukit Tujuh tu, benda tu still ada. Lan follow dia daripada awal masuk Bukit Tujuh, siapalah keluar daripada Bukit Tujuh, Lan follow dia. Memang Lan nampak benda tu live depan mata. Dia nampak benda tu yang berbulu tu duduk atas carrier. Sangat-sangat besar Lan kata. Dia kata tu adalah, dia kata apa, benda yang paling besar dia tengok. Dia macam katanya lah, dia macam Bigfoot tau. Dia, orang kata apa, hantu jarang gigi. Lebih kurang lah. Dia besar sangat-sangat. Tapi dia tak buat apa-apa. Dia just duduk je atas carrier tu. So Lan pun lepas kejadian tu, dia kata dia macam serik dia lah nak bergerak malam. Tapi still dia kena gerak malam juga. Cuma mungkin dia awalkan sikit lah lepas kejadian tu.
Okey, settle lah dua cerita malam ni, cerita ringkas saja malam ni. Dan insyaAllah untuk next video ni podcast ada satu cerita menarik, tapi podcast tak reveal lagi lah. InsyaAllah podcast akhir, mungkin podcast akhir beritahu dekat short je, ataupun dekat IG ataupun dekat TikTok podcast. Boleh follow podcast di TikTok podcast, okay? Podcast channel, dan di IG podcast ya, IG podcast ke apa? Okey, IG podcast adalah Haikal Othman dash macam ni. Ni IG personal podcast lah, bukan IG podcast channel. Tapi untuk dan sekali lagi podcast bagi tahu, kalau siapa-siapa nak hantar cerita ke, kata podcast saya ada cerita menarik ni, saya nak berkongsi dengan podcast, untuk podcast share dalam channel podcast, InsyaAllah podcast boleh baca. Just share je, boleh WhatsApp podcast ataupun email kepada podcast. Apa lagi, Telegram podcast boleh, apa lagi medium, IG, TikTok boleh share dekat sana podcast. InsyaAllah podcast akan bacakan. Dan sekali lagi podcast nak beritahu, sebenarnya podcast ada bukan satu cerita. Dulu podcast ada buat satu cerita rantaian, iaitu tajuk dia, saya ingat podcast Handbag Dini dan Kak Sofia. Boleh tak siapa yang owner cerita ni, boleh tak PM podcast balik? Sebab sebenarnya cerita tu tergantung, cerita tu ada 3 episod, tapi podcast rasa cerita tu panjang lagi. Sebab dia janji ke podcast nak bagi sambungan lagi kepada cerita tu. Tapi bila podcast balik email dia, podcast tak jumpa. Boleh tak kalau dia tengok video ni, boleh tak dia PM podcast untuk, mungkin ada yang menanti kesambungan cerita tu, okay? Sebab cerita tu agak menarik juga bagi podcast, sebab dia melibatkan ilmu. Okay, so sampai sini saja malam ni. InsyaAllah kita berjumpa di dalam video hari Jumaat, InsyaAllah. Okay, dan selamat malam. Bye. Assalamualaikum.